Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tama kita bersyukur sedih tinggi kepada Allah SWT. Kerana dengan limpah dan kurnia dapat lagi kita meneruskan lagi aktiviti tazkirah semasa PKP ini. Dan kita mengharapkan moga-moga dengan kita mengadakan aktiviti ini dapat sekurang-kurangnya memenuhi masa lapang kita yang banyak kita gunakan di rumah. Jadi masa itu mungkin kita telah pun habis dengan berbagai aktiviti, tetapi indoor dalam tidak kita pergi bekerja ataupun kita pergi mana-mana tempat untuk kita menghabiskan masa, beriadah dan sebagainya. Tetapi dalam masa ini kita diminta supaya berada di rumah. Stay at home. Jadi itu saja. Kita diminta itu saja. Sekitar seminggu, 2 minggu ataupun 2 minggu lagi. Bagi kita memutuskan rantaian COVID-19 yang kita nampak hari ini semakin gawat. Sehingga di Amerika, di Itali, di Sepanyol beratus ribu. Dan hari ini kalau seluruh dunia 1 juta yang telah disahkan positif COVID-19 ini. Jadi kita berdoalah supaya kita tidak termasuk dan dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada dijangkiti virus ini. Masya Allah tuan-tuan dan puan. Doktor pun ada yang meninggal. Pegawai kesihatan pun ada yang meninggal. Dan dia tak kira siapa. Tak kira Melayu, tak kira Cina, tak kira Islam, tak kira tidak, tak kira tua, muda. Kalau ianya terkena pada kita tuan-tuan dan puan, ianya sangatlah mencabar, mencemaskan kita. Menggunakan masa kita di masa ini, dan untuk itu kita sama-sama menuntut sedikit ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semoga-moga dia menjadikan sedikit ibadah bekalan kita di hari akhirat besar, insyaAllah. Itu tuan-tuan, sebelum ini kita telah pun berceritakan tentang nafsu. Dan ada 7 tingkat nafsu. Dan nafsu itu telah ditekankan kepada kita secara agak secara ringkasnya begitu. Jadi tuan-tuan, untuk mendapatkan tahap-tahap nafsu itu ataupun tingkat-tingkat nafsu itu, maka kita perlu ada ilmu. Allah Ta'ala minta ke supaya mencari ilmu. Nabi kata bahawa man arada dunya fa'alaiha bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaiha bi ilmi wa man aradahuma fa bi ilmi. Bahawa siapa yang nak dunia ni tuan-tuan puan, dia kena ada ilmu. Nak dunia, tuan-tuan nak pangkat, nak harta, nak kedudukan, nak kemuliaan, nak senang, nak itu, nak ini, nak buat itu, nak buat ini, semuanya dengan ilmu. Nabi kata dengan ilmu. Dan begitu juga untuk akhirat. Kita hidup di dunia sementara sahaja. Dan tentunya kita mahu kehidupan yang lebih hebat, yang lebih sejahtera, selamat di akhirat. Maka Nabi kata pun dengan ilmu juga. Tak kira sama tuan-tuan nak pilih untuk mendapat kemuliaan di dunia atau untuk akhirat. Kedua-duanya itu ialah dengan ilmu. Dan Nabi tambah lagi, bahawa siapa yang nak kedua-duanya, dunia pun nak, akhirat pun nak, hak ini kita nak, pun juga dengan ilmu. Maka sebab itu hari ini kita nak cerita sikit tentang ilmu. Ilmu yang kita dituntut untuk belajar, ataupun ilmu yang perlu kita miliki untuk kita menilai, untuk kita menguasai, untuk kita mendapatkan apa yang kita mahu.
Cara ringkas tuan-tuan dan puan, ilmu ni banyak. Ilmu ni cukup banyak. Tak terkira dan tak terjangkau di pemikiran kita. Bermacam-macam ilmu. Sehingga hari ni, untuk kita mengatasi COVID-19 ni pun dengan ilmu. Macam-macam cara dah orang buat. Kan? PKP lah, dengan cari vaksin lah, pakai sarung tangan lah, pakai mask lah. Itu semua ilmu. Kalau tak ada tu, kita tak mampu nak buat itu. Jadi maka sebab itu, secara ringkas, secara umum bahawa menuntut ilmu ni merupakan satu kewajipan. Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu ni bukan saja wajib tapi fardu. Fardu. Kan? Fardu. Fardu ni tuan-tuan buat. Cuba kita review balik semaya. Semaya ni fardu. Usalli fardu, usalli fardu, usalli fardu, fardu. Mesti buat. Maka menuntut ilmu pun fardu. Menuntut ilmu ni fardu. Sama dengan solat. Maknanya kalau kita tak solat, kita telah berdosa. Bukan saja berdosa, tapi berdosa besar. Maka begitu juga dengan menuntut ilmu. Dan ianya dituntut terhadap setiap manusia. Nabi sebut. Itu Nabi sebut. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Tak kira dia lelaki, tak kira perempuan, kecil, besar, tua, muda. Maka dia wajib. Dia fardu, katanya fardu menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ni merupakan satu kayu ukur dalam kehidupan kita untuk kita menentukan sama ada perkara yang kita buat itu baik ataupun tidak. Ilmu. Dengan ilmu kita tahu ni baik, ini tak baik, ini harus, ini makruh, ini haram, ini halal, ini sunat, ini dengan ilmu. Dan kenapa kita tak nak menuntut ilmu? Sedangkan ilmu itu boleh membawa kita ataupun boleh membantu kita untuk menilai, melakukan satu perkara yang benar ataupun yang palsu. Yang benar, yang hak ataupun yang batil. Dan Allah Ta'ala kata bahawa apabila hari ini orang menuntut ilmu dan sebagainya, dan berbagai bagian ilmu, dan ilmu ni bukan semua orang boleh dipakar, kan? Ada orang hebat dalam ilmu ini, ada orang hebat ilmu ini. Sebab tu kita tengok hari ni, orang yang hebat-hebat dalam ambil ilmu. Siapa yang kita kagum? Orang ada apa? Kanak-kanak, anak-anak kita, abu ambil UPSR, straight A. Oi, kita kagum. Kenapa dia dapat straight A? Mesti dia ada ilmu. Tapi kadang-kadang bukan sebab dia ilmu, tapi mungkin itu tanda dia berilmu. Sekurang-kurangnya dia ada tanda dia orang berilmu. Dapat 5A tu pun kita dah, hui, bukan main lagi hebat katanya. Hui, 5A, 5 straight A. Lepas tu pergi pula, apa sekarang ni, penilaian. Tingkatan 3 kan, post straight juga. SPM, straight A. Dulu, ada pelajar kita sampai 20A straight. Masya Allah, tuan-tuan dan puan. Masuk universiti, kita rasa orang tu hebat. Masuk kolej hebat. Lepas tu dapat pula ijazah sampai masters, PhD. Nampak? Ini orang yang hebat. Sebab tu dia berilmu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala mengangkat orang berilmu beberapa darjat. Kan? Mana dia ada UPSR, ni darjat dia. Dulu kita PMR, ini darjat dia. Ada SPM, ni darjat dia. Sehinggalah sampai ke peringkat PhD. Allah Ta'ala kata bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya rafa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kenapa kita kena menuntut ilmu ni? Kenapa? Supaya Allah Ta'ala meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu. Beriman tu tuan-tuan puan, dah hebat dah. Walaupun dia tak ada ilmu. Tapi bila dia ada ilmu, dia akan diangkat darjatnya. Oleh siapa? Allah Ta'ala. Tak payah carilah tuan-tuan puan. Kita nak dipuja, dihebat ataupun dikagumi oleh orang ramai. Orang kagum kita ni sementara je. Dia kagum kita. Apabila dia tidak bersama kita, dia tak kagum kita dah. Dia kadang-kadang dia mencaci, mengkeji kita. Tapi ini yang sebut ni bahawa Allah Ta'ala kata bahawa barang siapa yang dia ada ilmu dengan menuntut ilmu tadi. Kenapa dia tak belajar tadi? Kerana supaya Allah Ta'ala meninggikan darjat. Kita tengok cerita tak? Piramli antara 2 darjat. Antara 2 darjat tak? Macam mana hinanya orang tak ada darjat.
Tetapi tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala yang mengangkat darjat di kalangan orang beriman. Dahlah dia beriman. Dia diangkat darjat dia pula di sisi Allah Ta'ala. Dan apabila darjat di sisi Allah Ta'ala tinggi, automatiklah tuan-tuan dan puan, insya-Allah tinggi darjat dia di sisi manusia. Kalau kita cari ilmu yang bukan ilmu Allah Ta'ala bagi, ilmu yang tidak diangkat Allah Ta'ala, belum tentu Allah Ta'ala dia mengangkat darjat dia. Mungkin kita kagum dengan orang tersebut, tapi tidak beriman. Maka sebab itu kita fikir juga, cerdik dia ni bagus tapi tak beriman. Nak ikut pun kadang kita pun gitu kan. Dan juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan agama. Allah Ta'ala kata bahawa dia angkat orang-orang beriman di kalangan kamu, orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan ini agama, dengan itu beberapa darjat. Utul ilma darajat. Maka sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala akan mengangkat orang beriman daripada orang yang tidak beriman. Orang alim daripada orang yang tidak alim. Nampak dua keadaan. Beriman, tak beriman. Diangkat darjat oleh Allah Subhanahu Taala. Dua. Yang pertama dia beriman, yang kedua dia akan menjadi orang yang alim. Maknanya tuan-tuan dengan belajar ni, Allah Ta'ala angkat darjat dia. Maka sebab itu tuan-tuan kita sentiasa belajar. Janganlah kita culas, jemu, jangan kita rasa malas, kita tidak memperuntukkan masa untuk belajar dan sebagainya. Tuan-tuan, kenapa? Kerana ilmu ini akan diangkat darjatnya oleh Allah Ta'ala di kalangan orang beriman beberapa darjat. Maka sebab itu tuan-tuan, hari ini kita nak sebut tentang kelebihan ilmu. Simple. Saya nak sebut satu hadis Nabi SAW. Ketika Nabi menjelaskan kepada orang yang tahu tentang menuntut ilmu ini, maka satu hadis daripada Musahih. Ini hadis Sahih Muslim ni. Tapi saya baca maksud dia. Apa dia? Barang siapa yang menempuh satu jalan, mana bagi satu jalan untuk menuntut ilmu. Barang siapa, Nabi kata, yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan baginya jalan ke syurga. Masya Allah tuan-tuan puan. Belum dapat ilmu lagi, baru nak pergi. Dia berjalan, dia menempuh satu jalan, satu lorong ke, tak kisahlah. Naik kereta, naik motor, naik kereta bah, naik kapal, apa tak kira lah. Dia pergi menuntut ilmu. Senang cerita begitu. Barang siapa yang pergi menuntut ilmu, Allah Ta'ala kata bahawa akan dimudahkan baginya jalan untuk ke syurga. Tuan-tuan dan perempuan, ke mana lagi kita nak pergi? Melainkan syurga Allah Ta'ala. Pergi belajar. Pergi belajar ni Allah Ta'ala mudahkan dia pergi ke syurga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah Allah Ta'ala, di antara rumah-rumah Allah Ta'ala, iaitu dengan baca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepadanya sakinah. Yang pertama, pergi untuk ilmu. Yang kedua, sekumpulan orang baca Al-Quran, akan diberikan ketenangan. Diliputi ke atasnya rahmat dan dinaungi oleh malaikat, serta Allah Ta'ala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Jadi tuan-tuan puan, hadis tuan-tuan mengandungi pelbagai jenis ilmu. Banyak ilmu kita dapat. Kaedah-kaedah dan adab-adab berilmu. Antaranya Nabi menceritakan kepada kita tentang kelebihan orang menuntut ilmu. Apa dia? Yang sibuk menuntut ilmu. Yang sibuk menuntut ilmu. Tapi ilmu ni ilmu yang syar'i. Ilmu yang syar'i. Bukan ilmu agama. Semata-mata ilmu yang syar'i. Mana ilmu yang boleh belajar. Apa salah ilmu akademik? Syar'i. Ilmu kedokteran, ilmu engineer, ilmu ekonomi, ilmu perubatan dan sebagainya. Bukannya semata-mata ilmu hadis ke, Al-Quran ke, tafsir ke, fiqh ke, akidah ke, bukan. Yang syar'i, maknanya ilmu yang dibenarkan oleh Allah Ta'ala, kita belajar syar'i. Walaupun syarat ini merupakan syarat untuk setiap ibadat, tetapi para ulama telah mengikat masalah ini kerana sebahagian manusia mengambil mudah dan lalai terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Ni tuan-tuan. Maka sebab itu, walaupun ada yang kata bahawa ilmu utama ilmu agama, tetapi sebenarnya dia terlalu umum. Walaupun kita nak belajar
Tapi dengan ilmu kedoktoran tersebut, dia boleh membantu orang. Boleh menolong orang. Boleh menyelamatkan orang. Boleh menyelesaikan masalah orang. Banyak pahala dia. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan, janganlah kita terikat dengan satu-satu ilmu sahaja. Sebab itu tuan-tuan dan puan, diangkat oleh Allah Ta'ala orang yang menuntut ilmu ni. Dan kita kena ingat, selain itu juga bahawa maksud Nabi Rasulullah SAW ni, maksud hadis ni, satu lagi ialah bahawa sekumpulan orang yang membaca Al-Quran. Ni Quran. Bukan semata-mata dia belajar ilmu yang syar'i tadi, tapi ditambahkan lagi dia baca Al-Quran. Ni tuan-tuan dan puan. Sebab itu kita daripada Rumah Mengaji Barakah ni, kita buat kelas Al-Quran. Kerana memang disebut oleh Nabi SAW orang yang mempelajari, membaca Al-Quran dan mempelajari sesamanya. Membaca Al-Quran dan belajar Al-Quran. Maka dia akan diberikan ketenangan dan rahmat. Yang pertama tadi, darjat. Orang yang belajar menuntut ilmu, dia dapat darjat. Allah tinggikan darjat dia. Tinggikan pangkat dia. Tinggikan kedudukan dia. Tinggikan kehebatan dia. Manakala belajar dan baca Al-Quran ni, Allah Ta'ala bagi ketenangan, sakinah. Allah Ta'ala turunkan sakinah dan juga rahmat. Setengah ulama katakan bahawa diturunkan rahmat. Ni tuan-tuan. Sebab itu kita kena baca Al-Quran. Sebab itu kami semua buka Rumah Ngaji Barakah untuk memanggil, memberi peluang siapa saja untuk belajar Al-Quran. Dan kalau dia boleh belajar Al-Quran, maka dia akan boleh membaca Al-Quran. Dan apabila dia boleh membaca Al-Quran, maka dia akan dapat ketenangan dan rahmat. Yang betul tuan-tuan, mandu keadaan. Yang pertama tadi, tuan-tuan, belajar, Allah Ta'ala memudahkan dia pergi masuk syurga. Belajar. Yang kedua, baca Al-Quran, dapat rahmat. Rahmat itu syurga lah. Belajar tak kira apa benda pun. Selagi ianya diizinkan Allah Ta'ala, jangan kita belajar ilmu yang menjahanamkan orang lain. Contoh apa? Ilmu sihir. Ini ilmu yang diharamkan belajar. Apatah lagi tak digunakannya. Setengah ulama kata bahawa ilmu sihir ini diharamkan belajar. Walaupun ada kata harus. Cuma haram mengamalkannya. Tapi kita letak yang pertama lah. Haram. Haram lah. Kita belajar. Jangan. Maka sebab itu, antara hukum ataupun istinbat yang kita dapat daripada hadis ini, yang pertama sekali, ialah Allah Ta'ala akan memudahkan kita untuk ke syurga. Siapa yang mencari ilmu. Yang kedua, kelebihan datang ke masjid untuk kita belajar Al-Quran ataupun tempat mana-mana lah, kelas Al-Quran sebagainya. Yang ketiga, kita akan mendapat ketenangan dan rahmat daripada Allah SWT. Yang keempat, kita mendapat perlindungan daripada para malaikat. Ni tuan-tuan. Maknanya, Allah Ta'ala memudahkan kita masuk syurga dia. Kita akan mendapat ketenangan ketika mana kita datang ke masjid ataupun ke tempat belajar Al-Quran. Kita mendapat ketenangan dan rahmat, dan juga kita akan dapat perlindungan daripada para malaikat yang Allah Ta'ala sebut tadi. Tetapi semua syarat tadi mesti dengan niat yang betul. Belajar kenapa? Lillahi ta'ala. Al-Quran kenapa? Lillahi ta'ala. Semuanya kita belajar tadi lillahi ta'ala. Kadang-kadang ada setengah orang dia nak nama, nak pangkat, nak straight A. Bila dapat straight A, orang akan puji dia, orang akan kagum dia, panggil dia ceramah, panggil dia forum, panggil dia itu, panggil ni, dia sebagai konsultan sebagainya, dia hebat gitu. Maka tak dapatlah tadi. Sebab dia belajar tadi bukan kerana Allah Ta'ala bagi. Dia nak mencari darjat yang manusia bagi. Jadi kita cari ilmu ni kerana semata-mata lillahi ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, belajar ni memang lillahi ta'ala. Sama ada belajar Al-Quran ke, ilmu fiqh ke, hadis ke, engineer ke, doktor ke, arkitek ke, tak kira lah. Belajar ni lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Kan? Allah kata bahawa aku jadikan manusia ni hanya semata-mata untuk beribadat kepada dia. Jadi ada sebahagian para ulama ataupun ahli-ahli hikmat, orang bijak pandai dulu, dia kata apa? Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata, aku mengenal diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika diminta mengajar ke ilmu. Kan? Dia belajar nampak rendah. Aku ni belajar umur dah 50 tahun, 60 tahun, belajar lagi. Malulah, segan lah. Orang kata macam-macam kita. Tetapi Allah Ta'ala akan muliakan dia ketika mana dia mengajar.
Sebab tu kita naklah belajar sampai boleh mengajar. Kita nak belajar sampai boleh belajar. Jangan sampai menjadi kurang ajar ya. Kita naklah belajar sampai sampai boleh mengajar. Yang kita bincang semalam. Belajarlah Al-Quran kerana ia sebaik-baik di kalangan kamu dan mengajar Al-Quran. Kata Abu Darda pula, Abu Darda kata bahawa aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada Qiyamul Lail. Kita rasa hebatlah, dia tu Qiyamul Lail tiap-tiap malam. Tapi Abu Darda kata bahawa belajar ilmu itu lebih hebat lagi ibadat dia daripada berjaga malam Qiyamul Lail. Ada lagi Ibnu Al-Mubarak pula berkata bahawa siapa dia? Aku heran dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Pelik tadi. Kenapa dah malam belajar? Kenapa tak nak belajar? Kuliah banyak. Kat masjid ada tiap-tiap malam. Mungkin PKP tak adalah malam musim ni. Tetapi masjid sekarang ni semua ada. Semua ada menyediakan kuliah-kuliah maghrib, kuliah subuh itu, forum dan sebagainya. Tapi dia kata dia heran. Kenapa orang tak pergi menuntut ilmu? Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia? Macam mana dia kata dia mulia? Kata Imam Syafi'i pula. Tadi kata Al-Mubarak. Dia heran orang tak menuntut ilmu. Kata Imam Syafi'i pula. Imam Syafi'i ni imam kita. Menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadat sunat. Ni tuan-tuan. Kita sibuklah nak semaya itu, semaya ini, puasa dan sebagainya. Tapi menuntut ilmu malas. Sedangkan menuntut ilmu ni lebih baik daripada melakukan ibadat sunat. Maka sebab itu tuan-tuan, hadis yang kita baca ni simple. Satu hadis dia menceritakan kepada kita tentang kelebihan orang-orang yang menuntut ilmu. Maka sebab itu tuan-tuan, janganlah kita culas menuntut ilmu. Tambahan pula, kalau kita menuntut ilmu ni, tak kira. Banyak kita jumpa hadis Quran supaya kita menuntut ilmu ni. Yang penting sekali kita naklah memperbetulkan tujuan untuk kita menuntut ilmu. Kenapa? Semoga Allah Ta'ala memberi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada diri kita, keluarga kita, kepada umat kita, kepada negara kita. Supaya apa? Supaya kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan boleh pula kita menyebarkan, memberi kefahaman pula kepada orang lain dalam ilmu agama ni. Dan kita sampai kepada orang lain. Sebab Nabi kata bahawa balighu anni walau ayah kan. Nabi kata bahawa sampaikanlah daripada aku ni walaupun satu ayat. Tapi kalau kita tak ada ilmu, usahakan banyaknya satu ayat pun kita tak boleh nak sampaikan apa yang Nabi suruh. Yang penting sekali hari ni kita wajib menuntut ilmu. Sebab tu kita cerita semalam tentang nafsu. Kerana untuk sampai darjat ni, darjat mutmainnahnya, radiyahnya kan. Sampai kamilahnya, mana nak kerana apa? Semua itu dengan ilmu. Tak ada ilmu, kita tak sampai ke peringkat itu. Hari ni kita banyak kerja ilmu dunia ni. Jadi hebat, profesor Madya, macam-macam. Tapi kita tidak mau mengejar nafsu yang saya sebut tadi. Mardiyahnya kan. Kenapa kita tak nak menuntut? Mengejar hal itu, kita kejar ni. Sedangkan hal ini yang menyelamatkan kita di dunia dan menyelamatkan. Jadi tuan-tuan puan, untuk itu saya di penghujung tazkirah ini, sukalah saya mengajak tuan-tuan puan supaya untuk kita diri kita, menguatkan diri kita ini dengan Allah SWT adalah kita banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Kerana dengan zikir lah kita akan suka, kita akan sentiasa cinta, kita akan rindu kepada ilmu. Allah Ta'ala kata bahawa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wa yusabbihuhu bukratan wa asila. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-42. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah serta sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan seingatan yang sebanyak-banyaknya. Sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan waktu petang. Ni tuan-tuan puan. Mana nak berzikir? Zikirlah, tak kira. Baca Quran pun zikir. Berzikir itulah berzikir. Jadi kita naklah mendekatkan diri kita dengan Allah Ta'ala dengan kita berzikir. Ini perintah Allah Ta'ala. Kita kata bahawa kita ingat perintah Allah Ta'ala ni semayang je. Ya ayyuhallazina amanu aqimus solah kan. Wahai imam, dirikan semayang. Ini perintah juga. Banyak perintah Allah Ta'ala yang kita kadang-kadang tak perasan. Ini semua perintah Allah Ta'ala. Suruh berzikir ni perintah Allah Ta'ala. Cuma
kita tak tahu dia punya adakah kau tanya fardu, wajib, sunat, tapi sebut perintah Allah Ta'ala ni yang kita fikir dia sunat ke, dia wajib ke, dia fardu ke, setiap perintah Allah Ta'ala ni lah kita laksanakan. Dan di antaranya adalah Allah Ta'ala minta kata apa? Ya ayyuhallazina amanu uzkuru, berzikirlah. Uzkuru, Allah Ta'ala perintah kita berzikir. Bukan suruh menyanyi. Bukan suruh kita bersyair, bergurindam, begitu, begini. Allah Ta'ala suruh kita berzikir, maka berzikirlah. Naklah kita berzikir. Tak kira pagi ke petang, bila-bila naklah kita sentiasa berzikir. Jadi tuan-tuan puan sampai situ dulu untuk kita bersama-sama pada petang ini, iaitu kita cerita-cerita tentang keperluan untuk kita menuntut ilmu, dan Allah Ta'ala akan memudahkan kita menuju jalan ke syurga dia. Dengan apa? Dengan hanya semata-mata berjalan pergi menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Sekali lagi marilah sama-sama kita hari ini jangan lupa salat sunat hajat, kita berdoa, kita berselawat, kita berzikir dan kita berdoa. Moga-moga COVID-19 ini dapat dihapuskan, dapat dihalang, diselamatkan kita daripada kena wabak virus ini. Daripada Allah SWT. Jangan lupa sembahyang je banyak-banyak, berzikir, kita berdoa moga-moga kita selamat dan dilindungi, dan Malaysia diselamat daripada gejala ini dengan secepat-cepatnya insya-Allah. Wallahu alam. Saya minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi tawasaw bis sabr. Saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan puan. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.